Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. Tajuk: Aplikasi Reka Bentuk Teknologi Kejuruteraan. Standard kandungan. Reka bentuk produk menggunakan tenaga boleh baharu. Standard pembelajaran menyatakan takrif dan sumber tenaga boleh baharu serta menerangkan kepentingan tenaga boleh baharu dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai murid-murid, bersua kita lagi bersama Cikgu Mas dalam Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. Tajuk kita pada kali ini adalah Tenaga Boleh Baharu. Baiklah murid-murid, sebelum kita pergi kepada tenaga boleh baharu, kita pergi dulu kepada tenaga. Apakah maksud tenaga? Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan sesuatu kerja. Tenaga boleh dikelaskan kepada sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu. Apakah perbezaan antara tenaga boleh baharu dengan tenaga tidak boleh baharu? Jadi, sumber tenaga kita terbahagi kepada dua. Satu boleh dibaharui yang akan kita pelajari, satu lagi tidak boleh dibaharui. Boleh dibaharui ini boleh dicana secara berterusan, manakala tidak boleh dibaharui, tidak boleh dicana secara berterusan. Jadi, yang boleh dibaharui ini adalah contohnya matahari, ombak, geoterma, air, biogeosim dan angin. Ada 6 tenaga boleh dibaharui, manakala tenaga yang tidak boleh dibaharui terdiri pada bahan api fosil iaitu arang batu. Ini contoh ya, contoh bahan api fosil. Selain arang batu, kita ada gas asli yang kita gunakan untuk masak di dapur tu dalam tong gas. Kemudian kita ada petroleum dan bahan nuklear. Jadi bila murid dah faham, kita akan pergi kepada tenaga boleh dibaharui. Kita akan pergi satu per satu. Jadi tenaga boleh baharu merupakan tenaga yang boleh dijanakan daripada sumber semula jadi secara berterusan. Contoh sumber tenaga boleh baharu adalah seperti berikut. Jadi ada 6 kesemuanya. Yang pertama, matahari. Cahaya matahari merupakan sumber tenaga utama. Tenaga ini juga dikenali sebagai tenaga solar. Tenaga ini boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik dan tenaga haba melalui panel suria. Cuba lihat gambar rajah ya. Kepada panel suria, kita perolehi cahaya matahari, kita tukarkan kepada tenaga elektrik. Okey, yang kedua kita ada ombak. Ombak laut yang kuat mampu menjanakan tenaga elektrik melalui turbin yang diletakkan pada stesen jana kuasa. Okey, ini adalah contoh bagaimana ombak mampu menggerakkan turbin. Biasanya ia terletak pada bawah menara api ya. Jadi dijanakan tenaganya sendiri. Okey, kita pergi pada yang ketiga iaitu geoterma. Tenaga haba yang diperolehi daripada perut bumi. Tenaga ini digunakan untuk menghasilkan wap atau steam
yang akan menggerakkan turbin bagi menjanakan tenaga elektrik. Turbin tu macam mana ya? Dia seolah-olah kipas yang sangat besar. Itu turbin. Okey, kita pergi pula kepada yang keempat, iaitu air. Sumber air yang berterusan membolehkan empangan dibina bagi menjanakan tenaga elektrik melalui stesen jana kuasa hidroelektrik. Tenaga ini dikenali sebagai tenaga hidro. Kita dah ada 4. Manakala yang kelima, biojisim. Bahan daripada reputan benda hidup seperti tumbuhan dan najis haiwan untuk menghasilkan bahan api dan menjanakan elektrik. Terdapat beberapa kaedah digunakan bagi menjanakan tenaga daripada biojisim. Itu contoh kilang dia untuk buat biojisim tukar kepada tenaga. Yang keenam, kita ada angin. Merupakan sumber alam yang tidak terhad dan sentiasa ada. Tiupan angin yang kuat membolehkan kincir angin berputar bagi menjanakan tenaga elektrik. Ini semua adalah sumber-sumber semula jadi yang kita tukarkan bentuk tenaga supaya boleh menjanakan elektrik untuk kehidupan seharian. Jadi kepentingan tenaga boleh baharu, penggunaan tenaga boleh baharu daripada sumber semula jadi penting dalam kehidupan. Antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu seperti bahan api fosil. Iaitu kita ada contohnya 3, petroleum, gas asli dan arang batu. Memberikan udara yang lebih bersih. Penggunaan tenaga boleh baharu seperti tenaga solar akan menjadikan persekitaran lebih bersih. Keadaan ini disebabkan tiada bahan tercemar dibebaskan berbanding penggunaan tenaga tidak boleh baharu seperti fosil, petroleum. Macam petroleum, bila kita guna pada kenderaan, dia akan mengeluarkan asap. Jadi bagaimana kita nak ganti? Kita gunakan kenderaan solar. Mengurangkan kesan rumah hijau. Penggunaan bahan api fosil akan menyebabkan kesan rumah hijau. Contohnya, bila kesan rumah hijau, kita punya suhu bumi semakin meningkat. Jadi berlakulah pemanasan bumi ataupun pemanasan secara global. Penggunaan tenaga boleh baharu seperti tenaga solar mampu mengurangkan kesan rumah hijau. Dan akhir sekali, menjanakan peluang pekerjaan. Penggunaan tenaga boleh baharu dapat memberikan peluang pekerjaan yang luas dalam bidang berkaitan teknologi berasaskan tenaga boleh baharu. Contoh seperti pekerjaan jurutera solar dan jurutera elektrik. Cikgu kongsikan tips untuk mudah ingat. Tenaga boleh dibaharui. Kita gunakan Mogaba. M, matahari. O, ombak. G, geoterma. A, air. B, biojisim. Dan A, angin. Cikgu ulang sekali lagi. Mogaba, matahari, ombak, geoterma, air, biojisim dan angin. 6 ya.
Murid-murid boleh gunakan untuk mengingat. Tenaga boleh dibaruhi dalam RBT dan juga tajuk sains tahun 4 di bawah tajuk tenaga. Okey, itu sahaja perkongsian daripada cikgu untuk kali ini. Cikgu harap murid mudah memahami apabila melihat video dengan penjelasan melalui video-video yang telah cikgu sertakan. Sehingga kita berjumpa pada video yang seterusnya. Jangan lupa like, komen dan share serta subscribe cikgu, kerana bila kamu subscribe cikgu